الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para penonton, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati kita. Pada pagi ini kita menyambung pengajian kita, perbincangan kita dalam tafsir ayat-ayat yang bermula dengan ya ayyuhallazina amanu. Pada kelas yang lalu kita dah pun membaca tafsiran, penjelasan berkenaan dengan firman Allah Ta'ala dalam suratul Ma'idah ayat 51. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Dan kita telah pun melihat penjelasan makna ayat ini daripada tafsiran para ulama yang mu'tabar, bahawa ayat ini adalah larangan yang jelas kepada orang yang beriman untuk menjadikan orang kafir sebagai teman hidup mereka, sebagai pimpinan mereka, sebagai teman setia dan rapat mereka yang dicurahkan kepada mereka kesetiaan, rahsia dan kasih mesra. Bahkan Allah Ta'ala menghukum, وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Barang siapa yang melakukan perkara tersebut, maka dia termasuk dalam golongan kafir. Dan kita telah pun mengetahui perincian hukum ini mengikut kepada qadar wala' seseorang itu kepada orang kafir. Jikalau kecintaan, kesetiaan yang diberikan olehnya kepada orang kafir itu adalah kerana kasih mesra, kasih sayang disebabkan mendapatkan habuan dunia, maka hukumnya adalah maksiat yang sangat besar, dosa yang besar. Dan jikalau dilakukan itu kerana redha dengan agama kufur, kerana mengiktiraf kekufuran mereka sebagai agama yang benar, ataupun menerima kekufuran tersebut dan redha dengannya, maka hukumnya adalah kufrun akbar, mukhrijun 'anil millah. Kemudian Allah Jalla fi'ulah menyatakan dalam ayat ke-57 surah Al-Ma'idah, selang 6 ayat daripada ayat yang telah kita baca tadi, yang baca lepas. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Wahai orang yang beriman, yang telah beriman dengan Allah lah sebagai satu-satunya ilah yang hak disembah, dan Muhammad adalah utusan Allah yang benar segala perkhabarannya, yang wajib diikuti segala perintah dan suruhannya. Janganlah kamu menjadikan mereka yang menjadikan agama kamu sebagai bahan senda gurau dan main-main daripada kalangan mereka yang telah diberikan kitab sebelum kamu dan golongan kafir yang lain sebagai teman setia kamu, dan bertakwalah kamu kepada Allah jika benar kamu beriman dengan Allah. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala menekankan lagi sekali, jikalau pada ayat ke-51 Allah Taala menyatakan secara khusus la tattakhidhul yahuda wan nasara, maka dalam ayat 57 ini Allah Ta'ala menambahkan lagi la tattakhidhul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffar. Bukan sahaja Yahudi dan Nasrani, bahkan semua orang kafir. Janganlah kamu jadikan awliya sebagai pimpinan, teman setia, teman rapat yang menjadi pemimpin dan juga tempat kamu mencurahkan kesetiaan dan rahsia kamu. Kata Ibn al-Jawzi rahimahullah, qauluhu ta'ala la tattakhidhu alladhina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba. سبب نزولها أن رفاعة بن زيد بن التابوت وسويد بن الحارث كان قد أظهر الإسلام ثم نافق، وكان رجال من المسلمين يوادونهما، فنزلت هذه الآية قاله ابن عباس فأما اتخاذهم الدين هزوا ولعبا فهو إظهارهم الإسلام وإخفاؤهم الكفر وتلاعبهم بالدين
والذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى والكفار عبدة الأوثان. قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وحمزة والكفار بالنصب على معنى لا تتخذوا الكفار أولياء. وقرأ أبو عمرو والكسائي والكفار خفضا لقرب الكلام من العامل الجار. وأمال أبو عمرو الألف واتقوا الله أن تولوهم. Kata Ibnu Jauzi rahimahullah, sebab nuzul ayat ini adalah Rifa'ah ibn Zaid ibn Tabut dan Suwaid ibn Al-Harith. Kedua orang ini daripada kalangan munafiqin yang telah berpura-pura memeluk Islam, dan terdapat segolongan orang Islam di Madinah, para sahabah, yang memberikan kesetiaan kepada mereka, menjadikan mereka berdua teman rapat, kawan baik. Maka turunlah ayat ini, nyatakan oleh Ibnu Abbas. Adapun maksud mereka ini, Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat tersebut menjadikan agama sebagai main-main dan ejekan, ialah perbuatan mereka yang berpura-pura masuk Islam. So perbuatan mereka menyembunyikan kekufuran dan menzahirkan Islam adalah perbuatan yang mempermain-main dan mempersedarkan agama. Dan ini adalah ciri-ciri setiap golongan munafik. Setiap orang munafik hakikatnya dia mempersedarkan agama. Dan maksud mereka yang diberikan kitab sebelum kamu ialah golongan Yahudi dan Nasara, dan maksud Al-Kuffar ialah para penyembah berhala. Ini semua orang kafir. Janganlah kamu jadikan mereka ini yang telah berpura-pura masuk Islam sebagai teman rapat. Bayangkan, kalau yang ayat sebelum ini Allah Ta'ala melarang kita menjadikan orang Yahudi dan Nasrani yang jelas mereka itu Yahudi dan Nasrani, orang kafir yang jelas orang kafir, sebagai teman rapat. Kemudian kita dapati datang juga ayat yang menyatakan jangan kita mengambil golongan munafiqin yang berpura-pura masuk Islam sebagai teman rapat. Sedangkan kalau golongan munafiqin yang berpura-pura Islam yang zahirnya adalah Muslim tetapi disebabkan mereka kufur dalam batin, Allah Ta'ala melarang kita menjadikan sebagai teman setia dan teman rapat, apatah lagi yang kafir yang jelas-jelas. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Ibnu Kathir dan Nafi' dan Ibnu Amir dan Hamzah membaca dengan Al-Kuffara, dengan nasab kalimah Al-Kuffar, sama juga dengan Hafs, qiraat Hafs daripada Asim. La tattakhidhul kuffara awliya. Dan Abu Amru dan Al-Kisai membaca dengan wal kuffari. Ini kerana kalimah ini dekat dengan huruf kalimah yang majrur, iaitulah min qablikum wal kuffari awliya. So di sini majrur sebab dia mujawirah, berdekatan dengan huruf jar. Ini adalah satu uslub dalam bahasa Arab. Jikalau huruf itu walaupun asalnya dia adalah mansub, tapi disebabkan huruf kalimah sebelumnya adalah majrur, maka dia pejarkan kalimah tersebut lil mujawarah. Dan Abu Amru membacanya dengan imalah. Dan maksud wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, yakni janganlah kamu dengan cara kamu tidak memberikan kesetiaan kamu kepada golongan munafiqin dan kafirin. Kata Ibnu Ashur rahimahullahu ta'ala, istinafun huwa tawkidun li ba'di madmun al-kalam alladhi qablah. فإن قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء تحذير من موالاة أهل الكتاب ليظهر تميز المسلمين أو ليظهر تميز المسلمين. Ayat ini adalah istinaf, permulaan kalam yang baharu, yang mana dia adalah takkid, penegasan bagi sebahagian isi kandungan ayat yang sebelum ini, iaitu ayat 51, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya. Janganlah kamu jadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai awliya. Yang mana terkandung padanya tahzir, peringatan, memberi amaran daripada perbuatan memberikan kesetiaan kepada ahli kitab, supaya dengan perbuatan tersebut akan zahirlah perbezaan, tamayyuz orang Islam. Seperti yang telah kita nyatakan bahawa at-tamayyuz bainal muslimin wal kafirin, tamyiz bainal mujrimin wal muslimin, min maqasid syari'atil uzma, di antara maqasid syariah yang agung, yang mana syarak nak tujuan disyariatkan hukum hakam Islam ini, di antaranya adalah untuk membezakan siapakah mereka yang benar-benar memperhambakan diri kepada Allah
dengan siapakah yang mendustakan Allah dan kufur kepadanya. So ini adalah di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutuskan para anbiya dan rasul untuk melihat, untuk menzahirkan dengan jelas siapakah sebenarnya mereka yang terus di atas fitrah, berpegang dengan janji mereka kepada Allah ketika mana mereka diciptakan untuk beriman dan mentauhidkan Allah, dengan mereka yang setelah mana datang ke dunia ini mereka berpaling daripada janji fitrah mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, dan perkara ini tidak berlaku melainkan dengan berlakunya perbezaan antara orang Islam dengan orang kafir, berlakunya perbezaan dari segi zahir dan batin. Islam tidak bercukupan dengan perbezaan dari segi batin, dari segi i'tiqad. Tetapi Islam juga nak supaya orang Islam berbeza dengan orang kafir dari segi zahir. Maknanya cukup kita tengok dia daripada muka, baju, pakaian dia, cara berjalan dia, cara duduk dia, kita tahu ni orang Islam. Dan kita tengok satu manusia daripada jauh, cara bercakap, cara berjalan, cara baju, cara apa, kita tahu ni orang kafir. Jadi itu di antara tujuan syarak. Syarak nak supaya ada perbezaan yang jelas di antara orang Islam dengan orang kafir. وهذه الآية تحذير من موالاة اليهود والمشركين الذين بالمدينة ولا مدخل للنصارى فيها إذ لم يكن في المدينة نصارى فيهزأوا بالدين. Adapun ayat ini menurut pendapat Ibnu Ashur pula ialah amaran, memberi larangan daripada memberikan kesetiaan kepada golongan Yahudi dan musyrikin yang ada di Madinah, dan tidak dimasukkan ke dalamnya An-Nasara, kerana di Madinah tidak ada golongan Nasrani yang hendak mengejek agama Islam. وقد عدل عن لفظ اليهود إلى الموصول والصلة وهي الذين اتخذوا دينكم هزوا إلى آخره لما في الصلة من الإيمان إلى تعليل موجب النهي من الإيماء إلى تعليل موجب النهي. Dan Allah Ta'ala telah mengalihkan, maksudnya ayat di sini berbeza dengan ayat di surah ayat 51. Ayat 57 ini dari sudut penggunaan lafaz, daripada Allah Ta'ala guna kalimah al-Yahuda wan Nasara dalam ayat 51, di sini Allah Ta'ala guna la tattakhidhul ladhina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba, menggunakan mausul dan silah. Isim mausul alladhina dan silah kepada isim mausul alladhina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba min alladhina utul kitaba min qablikum. Silah mausul. Mausul silah, mausul silah. Iaitulah merujuk kepada orang Yahudi. Kerana pada silah ini, pada silah kepada mausul, silah kepada isim mausul allazina, pada yang pertama allazina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban min allazina utul kitab, allazina utul kitab min belum kamu, al-ima ila ta'lili mujaban nahyi, memberikan petunjuk. Dia ada petunjuk kenapa illah dilarang kita memberikan kesetiaan kepada mereka. Apa illahnya? Ialah mereka menjadikan agama kita ini bahan main-main dan senda gurau. Apa maksud mereka menjadikan agama kita ni bahan main-main dan senda gurau? Yang ni mereka tidak beriman dengannya. Ya, mereka menganggap tak apalah, kalau nak iman, imanlah. Siapa nak masuk Islam, masuk Islam. Siapa tak mau masuk Islam, terpulang, terserah. Mereka menjadikan agama Islam ini seperti satu option. Sedangkan ini adalah hukum Allah yang menciptakan alam ini, yang mentadbir dunia ini, yang akan membalas amalan kita di akhirat nanti. Dia bukan benda yang kita boleh kata, tak apalah, you nak beriman, berimanlah. You tak mau beriman, tak mau berimanlah. Ini main-main. Ya? Ini bukan, agama bukan macam kita nak beli baju, kita nak beli rumah, nak beli kereta, nak makan apa. Ya? You nak makan nasi, makan nasi. I nak makan roti, makan roti. Agama bukan begitu. Ini adalah hidup kita, tujuan kita wujud di alam ini. Tujuan kita wujud di alam ini adalah untuk kita beriman dan mengabdikan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembahku. Kemudian Allah Ta'ala kata,
Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un? Apakah kamu menyangka kami menciptakan kamu ini sia-sia, main-main, tidak ada tujuan, dan kamu tidak akan dikembalikan semula kepada kami? Ayahsabul insanu an yutraka suda? Adakah manusia menyangka mereka akan ditinggalkan begitu sahaja tanpa disuruh dan dilarang? Jadi inilah maksud main-main kalau kita perhatikan makna ayat. Diseragamkan dengan ayat-ayat Al-Quran yang lain. Maksud orang kafir menjadikan agama ini huzwan wala'iba ialah mereka tidak mau beriman, tidak ada kesungguhan untuk beriman dengan agama Islam. Yang mana Allah Ta'ala telah menjamin sesiapa yang mencurahkan tenaganya untuk mencari Islam, kebenaran, Allah pasti, Allah jamin 100% Allah akan bawa dia kepada Islam. Lau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Kalaulah Allah tahu dalam hati mereka ada kebaikan, yakni kesungguhan mencari kebenaran, la asma'ahum. Allah pasti akan membuka pendengaran mereka, melapangkan dada mereka. Ini jaminan. Sebab itulah tidak ada orang yang mati di atas kufur setelah mana sampai kepadanya seruan Islam, melainkan dia memang main-main. Dia tidak bersungguh-sungguh. Kerana kalau dia bersungguh-sungguh mencari petunjuk Islam, confirm 100%. Tidak ada ragu-ragu lagi. Dia akan dapat. Orang yang benar-benar nak mencari kebenaran agama Islam, nak mencari kebenaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 100% Allah jamin dia akan tunjukkan mereka kepada kebenaran. Yang tak dapat hidayah, yang mati di atas kufur, setelah sampai kepada mereka hujjah, ini confirm kerana mereka tidak bersungguh-sungguh. Kerana mereka main-main. Jadi ini di antara perkara yang kita kena faham hakikat. Yang kita tahu umat Islam di Malaysia hari ini jauh daripada pengetahuan ini. Apatah lagi nak beramal dengannya. Allahul Musta'an. Ya. Wad-din huwa ma 'alaihi al-mar'u min 'aqaida wa a'mala nashi'atin min 'anil 'aqidah. Ad-din ialah apa yang dipegang oleh seseorang itu daripada i'tiqad, kepercayaan dan amalan yang terhasil daripada akidah. Ta'rif ad-din, agama, bahawa dia beriman, dia percaya kepada Allah, beriman dengan Rasulullah, tetapi tidak nampak pada zahir dirinya kepercayaan tersebut. Iman bukan benda urusan hati. Ini adalah satu kesilapan yang besar. Hati adalah tapak. Seperti tapak bagi rumah. Tetapi yang akan zahir daripada tapak itu ialah sebuah rumah. Sama ada rumah itu akan tersergam indah atau dia akan zahir sebagai rumah yang usang, buruk dan mungkin disebabkan tapak yang tidak kukuh akan runtuh dalam sekelip mata. Dan mungkin tak dapat nak bina tiang pun sebab tapaknya terlalu rapuh. Lama-lama tapak tu pun akan hilang. Ya. Jadi kalau sekadar i'tiqad dalam hati tanpa zahir di badan, maka ini bukan agama, bukan iman. Itu hanyalah tahu, pengetahuan. Kita tahu orang Kristian percaya Tuhan ada 3 dalam 1, 1 dalam 3. Tapi adakah kita beriman dengan perkara tersebut, dengan apa yang Kristian percaya? Tidak. Apa beza antara pengetahuan kita dengan pengetahuan orang Kristian? Orang Kristian mengamalkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan mereka. Dan kita kufur dengan perkara tersebut dan tidak menerimanya dan tidak beramal dengannya dan mengingkarinya. Apakah padri-padri Kristian yang besar-besar tidak tahu bahawa Muhammad Rasulullah? Tahu. Ya. Kita tahu Muhammad Rasulullah? Tahu. Tapi apakah yang membezakan antara pengetahuan mereka dengan pengetahuan kita? Kita menzahirkan muttaba'atun Nabi. Kita menzahirkan ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menzahirkan
kufur dan ingkar kepada ajaran Nabi SAW. So semata-mata tahu itu tidak menjadikan anda beriman. Nak cerita tahu pasal Islam ni, banyak orang tahu pasal Islam. Tapi jika dia tidak beriman dengan apa yang dia tahu tentang Islam, maka itulah dia golongan yang Allah Ta'ala kata, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azabu wa la hum yunzarun. Sesungguhnya orang yang kafir dan mati di atas kekufuran, atas mereka laknat Allah, malaikat dan manusia seluruhnya, kekal selama-lamanya dalam laknat dan azab tersebut, tidak ada keringanan dan tidak diberi penangguhan. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Fahuwa 'unwanu 'aqlil mutadayyin wa rawaidu amalihi wa ba'ithu a'malih. Maka ad-din adalah tanda, petanda akal orang yang mutadayyin. Tu kata Ibn Ashur tu. Ad-din yang terselah pada zahir kita ini, amalan kita ini, tingkah laku kita ini, inilah alamat, tanda. Seperti mana kita kata alamat rumah. Seperti kita kata nama kita ni adalah petanda untuk diri kita. Orang nak kenal itu macam mana? Inilah orang nak kenal sejauh mana akal dia, keimanan dia kepada agama tersebut dengan amalan dia. Itulah. Wa rawaidu amalihi. Dan agama inilah yang membimbing cita-cita kita. Ke mana cita-cita kita? Ke arah mana kita bercita-cita nak pergi? Orang mukmin cita-citanya nak mencapai redha Allah. Tak. Wa ba'ithu a'malihi. Dan faktor yang menentukan gerak kerjanya. Macam mana dia bekerja? Apa tindak tanduknya, kelakuannya, akhlaknya, cara dia bercakap, cara dia berjalan, dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia berkawan, dengan siapa dia menjadikan teman setia, siapa yang dia jadikan pemimpin, siapa yang dia jadikan penasihat, siapa yang dia jadikan teman mesra. Semuanya itu ditentukan oleh ad-din, oleh agama. فَالَّذِي يَتَّخِذُ دِينَ امْرِئٍ هُزُوًا فَقَدِ اتَّخَذَ ذَلِكَ الْمُتَدَيِّنَ هُزُوًا وَرَمَقَهُ بِعَيْنِ الْاحْتِقَارِ إِذْ عَدَّ أَعْظَمَ شَيْءٍ عِنْدَهُ سُخْرِيَّةً فَمَا دُونَ ذَلِكَ أَوْلَى. Maka sesiapa jua yang menjadikan agama seseorang sebagai bahan ejekan, bahan main-mainan, dia sebenarnya telah menjadikan orang yang beragama dengan agama tersebut sebagai bahan ejekan dan telah memandangnya dengan pandangan hina kerana dia menganggap perkara yang paling agung yang ada pada sisi seseorang itu, itulah agamanya, imannya, akidahnya, sebagai bahan hinaan. Maka yang lain itu lebih lagi lah. Benda yang paling berharga dalam hidup kita seorang Islam ialah iman kita, akidah kita, tauhid kita. Kalau ada orang telah mempertikaikan iman kita, mempertikaikan kebenaran agama kita, maka dia telah mempertikaikan kita. Telah mempertikaikan kewarasan akal kita. Telah mempertikaikan tindak tanduk kita yang selama ni kita buat semuanya based on that belief. Jangan kata kita duduk nak buang air besar, nak buang air kecil pun berdasarkan agama yang kita anut. Ya. Kita tidur, bangkit tidur pun berdasarkan ajaran agama kita. Jadi kalau satu orang menganggap Islam ni agama yang tidak benar, maknanya apa? Dia menganggap kehidupan kita seluruhnya tidak benar. Sesiapa yang menghina ajaran Islam, mana dia telah menghina kita totally. Nah, itu maksud. وَالَّذِي يَرْمُقُ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ لَيْسَ جَدِيرًا بِالْمُوَالَاةِ لِأَنَّ شَرْطَ الْمُوَالَاةِ التَّمَاثُلُ فِي التَّفْكِيرِ وَلِأَنَّ الاستهزاء والاستخفاف احتقار وَالْمَوَدَّةُ تَسْتَدْعِي تَعْظِيمَ الْوَدُودِ. Dan orang yang memandang seseorang dengan anggapan ini, anggapan penghinaan, tidak patut dijadikan sebagai teman setia. Kerana syarat berteman setia itu adalah sama pada pemikiran. Dan kerana mengejek dan meremeh-remehkan adalah penghinaan.
Sedangkan kasih mesra memerlukan kita memuliakan, mengagungkan kekasih orang yang kita cintai. Maka orang kafir, macam mana pun dia, sweet talking dia, apa pun tindakan dia yang kita nampak macam bagus, macam baik, selama mana dia menjadikan agama kita ni bahan main-main, dia tak anggap agama kita ni sebagai serius, dia tak anggap agama kita ni sebagai benar, maka dia sebenarnya telah menghina kita dan dia membenci kita hakikatnya. Dia membenci kita. Allahul Musta'an. Dan orang kafir bila bercerita tentang kebebasan agama dan sebagainya, mereka berdusta. Kebebasan agama yang mereka nak maksudkan hanyalah bila melibatkan agama mereka yang kufur, yang salah, yang sesat. Ada orang kata, kenapa Islam melarang disebarkan agama kufur? Mudah, mantiknya mudah tuan-tuan dan puan-puan. Kita hari ini tanya mereka, apa hukumnya menyebarkan berita palsu? Setiap hari dalam surat khabar, di TV, di radio, kita mendengar berita tentang orang ditangkap, dihukum kerana menyebarkan berita palsu. Betul tak? Setiap hari, saban hari kita mendengar orang ditangkap, didakwa, disaman kerana menghina individu sekian, kerana menyebarkan fitnah terhadap individu sekian. Betul atau tidak? Betul. Kita tanya, kenapa perbuatan mereka tidak boleh dianggap sebagai kebebasan? Kita kata tak boleh sebab dia memudaratkan. Dia melanggar hak orang lain. Kita kata samalah konsepnya. Membenarkan agama kafir disebarkan, membenarkan kekufuran, kesyirikan disebarkan dalam masyarakat lebih jauh buruknya daripada membenarkan berita palsu tersebar. Kerana kekufuran adalah berita palsu tentang Allah, berita palsu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berita palsu tentang hakikat kewujudan dunia dan alam ini, berita palsu tentang hakikat ke mana manusia akan berakhir dan pergi. Dan ini lebih bahaya lagi, kerana dia menjejaskan sistem alam, menjejaskan fitrah manusia. Maka seperti mana berita palsu dalam hal ehwal keduniaan tak boleh dibiarkan tersebar, demikianlah berita palsu dalam hal ehwal keagamaan, akhirat, hakikat kewujudan tidak boleh dibiarkan tersebar. Sebab itu Islam tidak memberi hak kebebasan kepada orang kafir untuk menyebarkan agama mereka. Hanya diberi kepada mereka hak untuk mengamalkan agama mereka dengan syarat mereka mengakui Islam adalah agama yang lebih tinggi, yang superior berbanding agama mereka. Dan mereka mesti merasa inferior kepada orang Islam. Dengan syarat ini sahaja Islam menerima untuk mereka beramal dengan agama mereka, kerana mereka sudah memberikan kita ruang, kebebasan untuk kita menyampaikan kebenaran kepada mereka dan orang lain di sekeliling mereka. Ya. So itulah yang kita kata hakikat hubungan antara Muslim dengan non-Muslim. Boleh hidup bersama tetapi dengan syarat-syarat tersebut. Ya. Kalau kita masa nak buat, nak mendapatkan kemerdekaan tanah Melayu ini, pemimpin-pemimpin Melayu yang terdahulu tidak akan memulakan proses rundingan, melainkan setelah mana pemimpin-pemimpin bangsa lain mengangguk, tunduk, setuju bahawa tanah ini tanah Melayu, barulah kita bekerjasama dengan mereka. Maka demikianlah Islam tidak akan tunduk dan tidak akan berkompromi dengan agama lain sampailah mereka tunduk, setuju, mengangguk, setuju bahawa Islam adalah Tuan yang menguasai kehidupan manusia yang lain.
Ini hakikat yang kita jangan lupa. Dan ini adalah ajaran Islam yang sebenar, yang Nabi SAW telah praktikkan semasa baginda menubuhkan negara Islam Madinah Al-Munawwarah, Al-Madinah An-Nabawiyah. Inilah dia prinsip yang diamalkan oleh Al-Khulafa Ar-Rashidun Al-Arba'ah, yang diamalkan oleh Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, kesultanan-kesultanan Islam sejak berkurun-kurun, berzaman-zaman. Inilah dia yang manusia yang telah, adat yang telah berterusan di atasnya manusia dari ribuan tahun. Adapun pemahaman yang kononnya Islam dan agama lain kena duduk sama-sama, kena bekerja sama, toleransi, semua kena dapat hak sama rata. Ini ajaran baru. Ya. Even orang kafir di negara-negara kafir pun tak memberi hak ini kepada Islam di negeri mereka yang mereka kata bebas. Betul tak? Kalau ada mana-mana pewaris takhta di England nak memeluk Islam, agak-agak adakah dia akan dibenarkan menjadi pewaris takhta? Tepuk dada tanya pengetahuan kita. Ya. Kalaulah ada mana-mana putera atau puteri yang sepatutnya mewarisi takhta kerajaan England, ya, mengisytiharkan dirinya masuk Islam, adakah dia akan dikekalkan dengan statusnya? Adakah jikalau seorang calon Presiden Amerika mengisytiharkan dia seorang Muslim yang hakiki, bukan Muslim yang kita kata apa? Muslim pada nama tapi kehidupannya hakikatnya adalah kufur. Adapun golongan yang munafikin banyak telah mendapat jawatan yang besar-besar dari kafir. Ya. Dalam 2-3 hari lepas masuk dalam berita salah seorang pemimpin Islam di bukanlah dia ni member of parliament ke Datuk Bandar ke tak ingat dah lah. Kan dia di UK. Kan. Yang dulu ni orang pakat duk seronok lah kata dia ni orang Islam boleh menang jawatan di UK. Dia menyeru kepada umat Islam untuk menerima LGBT. So hakikatnya dia bukan Muslim. Mungkin nama dia itu ada nama dalam bahasa Arab, tapi nak kata dia Muslim, Muslimah itu tidak mungkin. Ya. Sudah jelas dia tidak beriman dengan akidah Islam. Ya. Kadang-kadang di barat ini dia kata oh Islam, cek tengok Qadiani, Ahmadiyah. Kan? Masjid besar, masjid terbesar di Eropah Barat. Cek rupanya masjid tu masjid Qadiani. Kan? Jadi kadang-kadang mereka mengelirukan kita. Kadang-kadang Syiah. Kan? Jadi mereka mengelirukan kita dengan Islam yang hakiki. Saya malah mereka kata mereka boleh terima Islam. Tapi Islam yang mereka boleh terima itu bukan Islam yang Nabi bawa. Bukan ajaran Islam yang Allah Ta'ala turunkan menerusi Al-Quran dan Sunnah. Islam yang mereka sudah ubah suai. Seperti mana kata Lord Cromer, reform Islam, Islam no more. Islam yang telah diubah suai, bukan lagi Islam. So kita tak perlu risau, tak perlu bimbang, tak perlu takut. Nah, kerana Islam itu sudah diubah suai mengikut cita rasa Barat. Hakikatnya mereka sudah tidak lagi menjadi Muslim dengan erti kata yang sebenar. Kan? Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Jadi sebab itulah kita kata hakikatnya orang Islam tidak mungkin boleh ada kasih mesra, menjadikan orang kafir sebagai teman rapat, dicurahkan kepada mereka segala kasih sayang daripada lubuk hati. Ya. Dan perbuatan ini jika dibuat oleh mana-mana individu yang mendakwa dia Muslim, hakikatnya itu adalah nifaq. Itu adalah kemunafikan, kepura-puraan yang tidak dapat diterima dalam ajaran Islam yang sahih.
Wa urida bil kuffari fi qawlihi wal kuffara al musyrikun. Dan dimaksudkan dengan al-kuffar dalam firman Allah wal kuffar dalam ayat ini ialah golongan musyrikin, golongan musyrikun. وهذا اصطلاح القرآن في إطلاق لفظ الكفار والمراد بذلك المشركون من أهل المدينة الذين أظهروا الإسلام نفاقا مثل رفاعة بن زيد وسويد بن الحارث رفاعة بن زيد وسويد بن الحارث فقد كان بعض المسلمين يوادهما اغترارا بظاهر حالهما. روي عن ابن عباس أن قوما من اليهود والمشركين ضحكوا من المسلمين وقت سجودهم. وقال الكلبي كانوا إذا نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا صياح مثل صياح العير وتضاحكوا فأنزل الله هذه الآية. Dan dikehendaki dengan musyrikin, yang ini adalah istilah Al-Quran dalam meletakkan, dalam menggunakan lafaz kuffar. Yang dikehendaki adalah musyrikun ahli Madinah yang menzahirkan Islam secara nifaq, seperti Rifa'ah ibn Zaid dan Suwaid ibn Al-Harith, di mana sebahagian orang Islam telah memberikan kesetiaan, menjadikan mereka kawan baik, teman setia, kerana terpedaya dengan zahir keadaan mereka. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa sekelompok daripada Yahudi dan musyrikin telah mempersendakan orang Islam, ketawa kepada orang Islam seketika mana mereka sujud. Dan ini kalau kita periksa orang kafir, walaupun mereka tak cakap depan-depan kita, sesama mereka buat benda ini. Ya? Mereka anggap tudung adalah kolot. Mereka anggap restriction yang ada dalam Islam sebagai mengekang kehidupan mereka. Tanyalah orang kafir mana pun. Kan? Ini adalah tanggapan mereka terhadap ajaran Islam. Mereka rasa ada ajaran Islam yang tak betul, yang tak sahih, yang melucukan, yang pada mereka tak patut. Na'udzubillah min dzalik. Tak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Inilah maksud menjadikan agama sebagai persenaan. Bukan mesti dia nak kena kutuk hina dengan ayat caci maki, tak. Maksud mempersenda di sini, i'tiqad mereka Islam tu agama tak betul. Islam tu ada ajaran Islam yang tak sesuai dengan mereka. Itulah mempersedah. Itu kena faham maksud di sini. Kata Al-Kalbi adalah apabila azan, mereka akan kata, tu dia jeritan seperti jeritan himar. Nas'alullah al-afiyah. Na'udzubillah min dzalik. Lalu mereka ketawa sesama mereka. Maka Allah turunkan ayat ini. Jadi itulah perangai orang kafir mempersenda dan mengejek agama Allah Subhanahu wa taala. وقرأ الجمهور والكفار بالنصب عطفا على الذين اتخذوا دينكم المبين بقوله من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. Dan kita dah jelaskan tadi, qiraat pada kalimah wal kuffar, jumhur membaca dengan mansub kerana ataf kepada mahal tempat alladzina ittakhadhu dinakum, yang dijelaskan dengan firman Allah minal ladzina utul kitab min qablikum. Wa qara'a Abu Amr wal Kisai wa Ya'qub wal kuffari bil khafdi atfan ala alladzina utul kitab min qablikum wa ma'alul qira'ataini wahid. Dan Abu Amr dan Kisai dan Ya'qub membaca al-kuffar dengan khafd, dengan majrur, ataf kepada alladzina utul kitab min qablikum. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. So من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم adalah mahal dia majrur tak? Dan makna kedua-dua qiraat ini sama, satu saja. Puannya tak boleh ambil orang Yahudi, orang kafir daripada kalangan ahli kitab maupun orang kafir daripada kalangan bukan ahli kitab sebagai teman setia, teman rapat. Even mereka menzahirkan Islam, jadi orang munafik pun tak boleh juga. Tak boleh jadikan mereka teman setia, pemimpin. Wa qawluhu ta'ala wattaqullaha in kuntum mu'minin ay ihdharuhu bimtithali ma nahakum anhu. Dan bertakwalah kamu kepada Allah jika benar kamu beriman, yakni awasilah azab Allah. Jaga-jagalah kamu akan Allah Ta'ala, jangan sampai dia murka dan marah kepada kamu yang menyebabkan kamu akan dikenakan azabnya dengan cara kamu melaksanakan suruhannya dan menjauhi larangannya, dengan kamu mengikuti apa yang dia larang kamu. Jangan kamu ikut, jangan kamu buat apa yang dia larang. Itu makna ittaqullah di sini, lindungilah diri kamu daripada azab Allah.
dengan kamu menjauhi larangan yang termaktub dalam ayat ini. Wa dhikru hadha syarti istinhadun lil himmah fil intiha wa ilhabun linufusil mu'minina liyudhiru annahum mu'minun lianna sya'nal mu'min al-imtithal. Dan disebutkan syarat di sini, in kuntum mu'minin, jikalau benar kamu beriman. Syarat. Ya. Maknanya in kuntum mu'minin ittaqullah. Kalau betul kamu beriman, takwa kepada Allah. Dan ini laksanakan, patuhi larangan ini. Ya. Disebutkan syarat ini adalah istinhadun lil himmah, untuk menaikkan semangat orang mukmin dalam menjauhi dan meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Wa ilhabun li nufusil mu'minin, dan nak mengapi-apikan jiwa orang mukmin supaya mereka menzahirkan bahawa mereka benar-benar mukmin, kerana orang mukmin itu ciri-ciri utama mereka, sifat dan perangai yang menjadi kelaziman mereka adalah mematuhi apa jua yang Allah suruh dan menjauhi larangannya. Jadi Allah Ta'ala nak menaikkan semangat kita dan kata, in kuntum mu'minin, kalau betul kamu beriman, ini dia yang kamu kena buat. Segera kamu tinggalkan kawan-kawan yang kamu dah jadikan sebagai kawan daripada kalangan orang kafir ini. Jangan lagi jadikan mereka sebagai teman setia kamu. Jangan jadikan lagi mereka sebagai teman ketawa kamu. Jangan jadikan mereka sebagai teman di mana kamu mengadu masalah kamu, mendapatkan nasihat, menjadikan mereka pemimpin dan seumpama dengannya. Ya. وليس للشرط مفهوم هنا لأن الكلام إنشاء ولأن خبر كان لقب لا مفعول له إذ لم يقصد به الموصوف بالتصديق ذلك لأن نفي التقوى لا ينفي الإيمان عندما يعتد به من علماء الإسلام الذين فهموا مقصد الإسلام في جامعته حق الفهم. Dan tidak ada kefahaman bagi syarat di sini. So adakah maknanya kalau orang yang tidak berimtithal dengan suruhan ini menjadi kafir, ternafi daripadanya iman? Kata Ibnu Ashur, syarat di sini tidak ada mafhum, kerana kalam di sini insya, in kuntum mu'minin insya, yakni dia adalah galakan, bukannya satu perkhabaran. Dan kerana khabar kana kuntum mu'minin, mu'minin di sini khabar kana adalah laqab yang tiada mafhum dari segi implikasi hukum. Di sini dia hanya merujuk kepada orang yang telah mengisytiharkan diri mereka beriman, bukan merujuk tentang sifat orang yang telah bukan merujuk kepada sifat mereka, tetapi merujuk kepada keadaan mereka yang ada sekarang. Oleh demikian, kerana menafikan taqwa tidak menafikan iman di sisi ulama Islam yang mu'tabar. Kerana ternafi taqwa tidak mesti ternafi iman. Lawan taqwa ialah maksiat. So kita nak mengatakan orang yang memberikan kesetiaan kepada orang kafir automatically jadi kafir, tidak. Tetapi kita kena balik kepada tafsil perincian yang telah kita bahaskan pada ayat ke-51. So kata Ibnu Ashur, وَإِذَا أُرِيدَ بِالْمُوَالَاةِ الْمَنْهِيَ عَنْهَا الْمُوَالَاةُ التَّامَّةُ بِمَعْنَى الْمُوَافَقَةِ فِي الدِّينِ فَالْأَمْرُ بِالتَّقْوَى أي الحذر من الوقوع فيما نهوا عنه معلق بكونهم مؤمنين بوجه ظاهر. والحاصل أن الآية مفسرة أو مؤولة على حسب ما تقدم من سالفتها ومن يتولهم منكم فإنه منهم. Jelas. Iaitulah ayat ini balik kepada perincian yang telah kita sebut, وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. So makna di sini orang yang, kalau kita faham balik mafhum mukhalafah pada ayat ini, in kuntum mu'minin, mana siapa tak ikut perintah ayat ini, dia bukan orang mukmin. Tapi bukan mukmin di sini ialah kita kena tafsirkan macam mana bentuk muwalah, bentuk kesetiaan yang diberi kepada orang kafir. Kerana kalau dia lakukan itu kerana nak mendapat habuan dunia, maka hukumnya dosa besar, Muslim yang fasik, yang berdosa. Tetapi jikalau dia beri mualah itu kerana memang redha dengan agama kufur, maka itu adalah kufur yang besar yang melazimkan dia akan terkeluar daripada Islam. Na'udzubillahi min zalik. So sebab itulah kita kena perhatikan beza di antara para ulama bahagikan mualah ini kepada dia panggil al-mualah at-tammah ataupun at-tawalli at-tam dengan mualah ghair tammah atau at-tawalli ghair tam.
kesetiaan kepada orang kafir yang sempurna dengan kesetiaan kepada orang kafir secara tidak sempurna. Dhabit sempurna ialah kesetiaan yakni menyetujui orang kafir sepenuhnya pada agama mereka. Walaupun dia tak mengisytiharkan dirinya keluar Islam, dia tak mengisytiharkan dirinya masuk ke agama tersebut. Ini disebutkan dalam kitab-kitab fiqh, dalam bab murtad, antara para fuqaha telah membahaskan masalah ini. Contoh misal yang mereka bagi ialah kalau seorang Muslim pakai pakaian orang kafir pada hari perayaan orang kafir dan pergi ke gereja bersama mereka. Dalam keadaan dia mengaku dia Muslim, dia tak kata saya masuk Kristian, tak. Tapi saja nak pergi teman kawan-kawan semayang pagi hari Christmas di gereja. Dia pakai macam mereka, dia pergi gereja dengan mereka pagi Christmas. Teman kawan-kawan saja nak menggalakkan keharmonian beragama, dia kata. Yang ini, ulama kata ini adalah at-tawalli at-tam. Ini adalah memberikan kesetiaan yang penuh. Yang mana perbuatan itu adalah kufur. Ya, perbuatan itu adalah kufur. Dia pakai baju macam orang India, hari Taipusam, dia pergi Batu Kif. Kan? Tapi dia bukan pergi sembah tokong tak. Tapi saja nak meraihkan kawan-kawan, nak ikut mereka pergi tengok orang wil-wil. Na'udzubillah min zalik. So ini dia panggil tawalli tam. Ya. Tawalli at-tam. Di antara bentuk tawalli at-tam yang telah kita sebutkan pada kelas lalu juga, contoh akidah-akidah pluralism, liberalism yang meredai agama kufur. Yang menganggap Islam dan kafir duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ini adalah tawalli at-tam. Tapi ada pun jika dia ambil teman dia orang kafir, kawan baik dia orang kafir. Pasal apa? Ni dulu jiran dia, main sama-sama daripada kecil sampai besar. Jadi dia ni lah tempat dia duk meluahkan perasaan apa semua. Sepatutnya dia orang Islam yang bimbing kawan tu masuk Islam, ni tak? Dia yang duk mengadu masalah dari kawan tu yang duk bagi panduan. Macam ni. Ini salah lah. Ini adalah salah. Sebab kita menjadikan orang kafir sebagai tempat untuk menyimpan rahsia kita, mencurahkan masalah kita, kasih mesra kita, salah. Adapun kita berteman dengan dia dengan tujuan kita nak menerangkan kepada dia Islam, nak mengajak dia kepada Islam, ini ada maksud yang dibenarkan syarak. Satu ulama kata, boleh tak kita sebagai orang Islam saja-saja pergi melepak rumah jiran kita yang kafir? Kalau dia kata ulama, kalau dia pergi melepak itu hanya kerana nak makan-makan, nak seronok-seronok, tengok bola sama-sama, gelak-gelak ketawa, ini adalah dilarang. Ini tidak sampai hukum kufur tapi dilarang. Kerana dia termasuk bergaul dengan orang kafir, termasuk unsur-unsur wala' yang tidak sempurna. Tapi kalau dia pergi itu untuk menerangkan tentang Islam, untuk menunjukkan kasih mesra, untuk bagi tahu kepada dia macam inilah Islam, layan jiran-jiran, hak jiran mesti petang-petang dia hantar kuih, ya, dia masak apa dia bagi, jiran tu ada masalah dia tolong, dengan harapan supaya jiran ni tertarik kepada Islam, maka ini adalah dakwah yang menjadi kewajipan kepada setiap orang Islam untuk melaksanakannya. Ini di antara perkara yang mungkin kita tak dengar daripada pihak berkuasa agama yang dalam Malaysia ini yang menyembunyikan perkara ini. Terus teranglah kita kata menyembunyikan perkara ini supaya selari dengan agenda-agenda yang tidak Islamik yang ada dalam sistem kehidupan masyarakat di Malaysia ni. Kerana kita tahu Malaysia selepas mana kita merdeka daripada penjajahan secara pentadbiran, kita tidak pernah merdeka daripada penjajahan secara pemikiran. Kan? Penjajah memberi kemerdekaan kepada kita secara pentadbiran sahaja. Dia tidak pernah memberikan kita kemerdekaan daripada pemikiran dan sistem. Jadi kita kena faham. Jadi kemerdekaan itu adalah detik permulaan untuk kita berjuang dengan lebih lagi untuk memerdekakan tanah air kita ini daripada pemikiran dan sistem. Dengan lunas-lunas yang dibenarkan syarak lah. Adapun setengah golongan yang jahat, dan di antara kita jangan terpedaya, terpengaruh. Hari ini orang kafir dia mempunyai agenda yang sangat jahat. Mereka support
pertubuhan pengganas, pertubuhan yang teroris ini semua disupport oleh orang-orang kafir barat. Ya. Kalau kita tengok Daesh, ISIS pun, kan, mana mereka dapat senjata-senjata, kenderaan-kenderaan tu semua kalau tidak ada di sana komplot daripada orang kafir sendiri. Tengok Iran, ya. Iraq tidak sampai, tak ada bukti pun kata dia ada mass destruction weapon. Tak dan apa nama, disebabkan dia tak mau terima orang yang datang periksa apa semua, terus diserang. Tapi tengok Iran dalam masalah senjata nuklear dia. Amerika domain tarik tali gitu lah. Berapa kali dah Iran tak mau terima orang datang cek periksa dia punya fasiliti nuklear dia. Ya. Dah banyak kali. Kan? Dan dia enggan mengikut syarat-syarat yang orang barat tetapkan dalam masalah nak bina kuasa nuklear tersebut. Tapi apa yang sampailah hanya perang mulut. Perang cakap saja. Tidak lebih daripada itu. Ya. Dia hanya bersandiwara depan kita. Tak? Mereka sokong. Ya. Kita tengok di Malaysia ni. Tengok kes Sajat. Tiba-tiba sedap-sedap dah ada dekat Thailand, dah dapat kat UNHCR. Dan ini adalah taktik yang biasa dibuat oleh orang kafir di mana-mana negeri. Sebelum ni tengok di Saudi banyak kali dah jadi. Ada orang perempuan ke, siapa ke yang isytihar diri dia murtad, na'udzubillah min zalik, atau menyebarkan agenda yang berunsur barat dan kerajaan dia mengambil tindakan, mereka ini akan diberikan perlindungan di negara kafir. Akan diseludup keluar daripada negara asal. Konon-kononnya mendapat keselamatan ancaman. Dan di Malaysia ni bukan Sajat ni bukan yang pertama. Soalnya kita ada budak lelaki yang gay yang kahwin dengan lelaki juga. Pun minta suaka politik di mana, di tak ingat dah. Ya. So itulah mereka suka buat taktik macam ni. Mereka akan ambil orang munafikin dalam kalangan orang Islam di sebuah negara Islam. Lepas tu mereka akan pamerkan kepada wajah dunia kafir mereka, kononnya ini adalah negara yang menindas rakyatnya, negara yang ini sekian, so kita kena buat something, kita kena tekan kerajaan dia, kita kena sekian. Supaya kerajaan itu ikut telunjuk mereka. Dan inilah di antara kesan walak kepada orang kafir. So, kita tak percaya. Tengok apa yang berlaku di Afghanistan. Dia datang serang, dia bom dia apa, dia dah musnahkan negara tersebut. Dia bawa mai demokrasi palsu dia. Bila dia nak balik, dia lenyek orang Afghanistan dengan kapal terbang dia pula. Dia masuk dengan bom, dia keluar dengan melenyek mereka dengan kapal terbang. Sikit tak ada nilai. Allahul Musta'an. Tentulah orang yang nak lari keluar daripada Afghanistan ini, mereka yang dulu ada bekerjasama dengan penjajah. Mereka takut bila dah kerajaan Taliban datang balik, ya, akan dikenakan tindakan kerana dulu mereka membantu bekerjasama dengan penjajah untuk menjajah negara mereka. Ya. Jadi apakah ganjaran yang mereka dapat? Hanya dilenyek oleh roda kapal terbang. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Inilah nasib orang yang memberikan kesetiaan kepada orang kafir. Nasib orang yang percaya kepada orang kafir. Jadi kita kena hati-hati. Ya, sebagai orang Islam, kita kena berhati-hati. Kita mengekalkan keharmonian negara. Tetapi kita jangan lupa prinsip-prinsip perlembagaan yang telah diletakkan bahawa Islam adalah agama persekutuan. Raja-raja Melayu yang merupakan lambang kepada institusi keislaman. Kita jangan lupa kenapa golongan atheism, golongan liberalism, mereka ni anti dengan sistem beraja. Kerana sistem beraja kebiasaannya adalah lambang kepada sistem agama. Dia dah jadi macam itu kerana raja-raja memerintah dasarkan agama. Ya. So, raja-raja ini
Tak kiralah raja-raja itu sendiri pada diri mereka mempraktik atau tidak mempraktikkan agama dengan betul, tetapi the system, kita tak bercakap pasal batang tubuh individu yang menjadi raja, tetapi as a system, dia adalah paku teras kepada kedudukan sistem agama dalam sesuatu sistem pentadbiran. Jadi mereka melihat kalau sistem ini dicabut, maka akan tercabut bersama dengannya apa yang sistem ini pelihara dan pegang. Apa dia? Agama, bangsa, bahasa. Inilah dia. Walaupun kita tengok negara-negara yang sebab itulah kalau kita perhati sejarah Eropah Barat, revolusi menggulingkan raja-raja itu bersama dengannya revolusi menggulingkan agama. Kan? Karena raja-raja ni dulu di barat mereka memerintah berdasarkan agama, divine will, kehendak Tuhan. Walaupun benda tu ialah tak betul dalam sistem tu, tidak ada dalam. Dan di antara kesilapan kita bila belajar sejarah raja-raja, kita bila belajar raja-raja Melayu, kita duk faham raja Melayu tu macam raja barat. Tak? Kalau kita baca buku-buku siasah syariah yang ulama-ulama Melayu tulis berkenaan sistem beraja di tanah Melayu, kita akan dapat tidak ada konsep raja itu bayangan tu, raja itu adalah jelmaan Tuhan ke apa, tak ada. Zillullah datang dalam hadis, as-sultan zillullah fi ardihi. Sultan adalah naungan Allah. Yang ini lindungan yang Allah letak di bumi ini. Tak? Pelindung. Sebab itu kata Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an, innallaha yaz'u bis-sultan ma la yaz'uhu bil-Quran. Allah mencegah kejadian-kejadian buruk di bumi ini menerusi pemerintah apa yang dia tak cegah dengan Al-Quran. Ya? Jadi ini kita kata kepentingan pemerintahan itu berteraskan agama, mengangkat teguh kedudukan Islam, ya? Dan memastikan Islam itu terus berdiri melebihi agama-agama yang lain, dan kalau dia duduk pun duduknya di atas daripada agama yang lain, seperti yang telah dititahkan oleh Paduka Seri Sultan Perak satu ketika dahulu, bahawa Islam di Malaysia ni kalau berdiri tak boleh berdiri sama tinggi dengan agama lain, kalau duduk tak boleh sama rendah dengan agama lain. Ini adalah prinsip yang perlu kita pertahankan. Tak kira dah apa jua cabaran yang kita hadapi. Jadi ada benda-benda yang kita kena ambil perhatian dan ambil serius dalam masalah ini. Ya? Kerana kalau umat Islam tidak mengekalkan cara hidup umat Islam dan kita pun dah mula ikut cara hidup orang kafir, ketika itulah orang kafir jadi berani sebenarnya. Orang kafir tidak berani, melainkan kalau umat Islam sudah mula mengikut jejak langkah mereka. Orang kafir tidak berani kalau tidak ada suara daripada orang munafik yang menyahut, yang mengumandangkan kembali, yang menggemarkan kembali suara mereka. Sebab itulah Allah Ta'ala meletakkan orang munafiqin, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafiqin akan duduk di neraka paling bawah. Kata ulama, pasal apa orang munafiqin neraka bawah? Seperti mana di dunia ini mereka menjadi supporter kepada orang kafir, demikianlah di akhirat Allah jadikan mereka bahan bakar bagi orang kafir. Mereka akan duduk di neraka bawah, yang mereka lah akan dinyalakan dengannya neraka yang akan menjulang sampai ke atas, yang bakar orang kafir di atas. Allahu akbar kabira. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Kalau tidak ada suara-suara golongan munafiqin dalam negara ini, yang mereka lebih dahulu buka mulut menghina dan menentang Islam, mana mungkin orang kafir berani nak bercakap. Sebab itulah bahayanya Allah Ta'ala cerita dalam ayat ini, jangan jadikan orang munafiqin sebagai teman setia, teman rapat. Ya. Nah.
Kata Abu Sa'ud rahimahullahu ta'ala berkenaan dengan ayat ini, ana suka nak baca tafsir Abu Sa'ud sikit di sini. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba. So dia bawakan lagi. Minal ladzina utul kitaba min qablikum. Ya. Jadi dia kata fanuhu an muwalatihima. Rufa'ah ibn Zaid dan Suwaid ibn Al-Harith yang menjadi munafik ini, Allah Ta'ala melarang orang beriman daripada memberikan kesetiaan kepada mereka. ورتب النهي على ما وصف يعمهما وغيرهما تعميما للحكم وتنبيها على العلة وإيذانا بأن من هذا شأنه جدير بالمعاداة فكيف بالموالاة. Tetapi Allah Ta'ala tidak menyebut nama mereka, tetapi menyebut sifat dan ciri-ciri golongan yang dilarang kita menjadikan teman setia. Kenapa? Kerana ayat tentulah tidak khusus untuk dua orang ini sahaja. Ayat adalah umum, menyatakan bahawa hukum adalah umum dan illah yang menjadi punca larangan ini ialah perangai mereka ini sepatutnya mereka dijadikan musuh. Apatah lagi tiba-tiba kita pergi buat jadi teman setia, kawan baik, tentulah tidak kena. Minal ladzina utul kitaba min qablikum bayan lil mustahzi'in wa ta'arrudu li'unwani ityanil kitab bi bayani kamali shina'atihim وغاية ضلالتهم لما أن إيتاء الكتاب وازع لهم عن الاستهزاء بالدين المؤسس على الكتاب المصدق لكتابهم. Allah Ta'ala sifatkan Yahudi dalam ayat ini dengan golongan yang telah diberi kitab sebelum kamu. Kenapa? Nak menjelaskan betapa jijik dan keji yang perangai mereka. Bukan mereka tak tahu Islam ni agama yang benar. Bukan mereka tak tahu Muhammad Rasulullah. Mereka tahu, tapi mereka masih lagi mempersendakan Islam, masih lagi tidak mau beriman dengan Islam. Sedangkan Islam datang membenarkan ajaran yang ada dalam kitab mereka yang asal, yang mereka tahu benda tersebut. Ini adalah kemuncak kesesatan. Adalah kemuncak kehinaan dan kejelekan. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Wal kuffar ay al-musyrikin khussu bihi li tadha'ufi kufrihim. Dan golongan kufar yakni musyrikin, yang mana kufur mereka lebih lagi daripada kufur ahli kitab. Ahli kitab ada persamaan dengan kita. Mereka beriman juga dengan sebahagian rasul-rasul kita. Mereka juga mengaku kata mereka ahli tauhid walaupun mereka telah menyimpang daripada tauhid. Adapun orang musyrikin jelas-jelas mereka tidak mengiktiraf tauhid, tidak beriman langsung dengan mana-mana rasul yang kita beriman, tidak beriman langsung dengan apa-apa kitab yang kita beriman. Lebih jauh tapak mereka dengan kita. وهو عطف على الموصول الأول ففي إشعار بأنهم ليسوا بمستهزئين كما ينبئ عنه تخصيص الخطاب بأهل الكتاب في قوله يا أهل الكتاب هل تنقمون منا. Allah kata ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban minal ladzina utul kitab wa la tattakhidhu al kuffar. Jadi kalau kita baca, kalau taujih Abu Sa'ud pula dia kata, so al-kuffar di sini tidak termasuk dalam sifat mustahzi'ina bid-din. So maknanya ayat ini kalau kita faham begini, larangan ini kalau kita faham istihza' ni ialah mereka yang menzahirkan istihza', still ayat ini bawa kepada umum larangan. Kerana Allah Ta'ala melarang dua golongan. Golongan yang mempersendak, yang menzahirkan dia mempersendak agama, dan golongan yang tidak menzahirkan persendak agama tetapi dia kafir. Kedua-duanya juga dilarang. Ya. Allahu akbar kabira. So inilah makna ayat ke-57 surah Al-Maidah. Kemudian insya-Allah kita akan masuk dalam surah Taubah biiznillah taala pada perbincangan yang akan datang. Ada soalan? Ada orang amalkan 7-8 kali bacaan selawat 1000 kali. Mengalahkan satu adalah mendatangkan dan mendatangkan. Apa tu mendatangkan? Boleh mengelakkan sesuatu. Apa hadis palsu lah. Yalah, menyebarkan amalan palsu, hadis palsu. Itu semua adalah dilarang lah. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Orang yang share post mengandung istihza' bid-din, jahil tentang hukum, memperoleh syahadah mereka juga. Sepatutnya begitulah, kerana
kita kata kalau dia memperbaharui syahadah, dia telah keluar daripada benda yang meragukan kepada benda yang yakin. Kerana bila dia share benda-benda yang berbentuk mengejek agama, orang buat lawak jenaka tentang agama, sedangkan dia nak kata dia orang yang jahil, tak boleh. Jahil tu punca dia tak mengaji. Bukan kerana dia duduk dalam hutan belantara, tak ada TV, tak ada radio, tak ada internet, tak ada akses untuk belajar agama, tapi dia cuai dan leka dalam belajar. Itu punca dia jahil. So kejahilan yang sebegitu tidak ada keuzuran, tidak ada kemaafan di sisi syarak. Pertama, dia berdosa kerana jahil, dan disebabkan itulah dia buat dosa yang tersebut. Kita kena ingat ya, dosa membawa kepada dosa yang lebih besar. Dosa dia menyebabkan kita akan terjebak ke dalam dosa. Dosa yang pertama kita buat, Allah Ta'ala akan hukum kita dengan kita buat dosa yang seterusnya. So setelah mana dia ni berpaling, i'rad, tidak ambil peduli tentang agama Allah Ta'ala, tidak belajar, tidak ambil tahu tentang hukum hakam Islam, ini dosa pertama yang dia buat. Dan inilah kemudiannya Allah hukum dia dengan dosa yang baru, dosa yang seterusnya. Dia pergi istihza agama, dia pergi kongsi benda-benda yang kongsi dengan tujuan redha dan bersama dengan benda tersebut. Ini adalah punca. So adakah orang yang macam ni dapat kemaafan daripada Allah Ta'ala? Tentu tidak. Dia berdosa, 2 kali dosa. Pertama, dia jahil tu dah dosa dah. Okay. Jahil dia tu sendiri dah dosa. Okay. Jadi Allahul Musta'an. Jadi seeloknya dia bertaubat. Dan memang dia wajib bertaubat. Dan segera bertaubat kepada Allah Ta'ala. Nah. Dan dia kena padam apa yang dia share, dan dia kena bagi tahu balik apa yang saya share sebelum ni adalah benda yang maksiat, kufur. Jangan ni. Itu dia mesti isytiharkan sebab dia dah share. Dia dah kongsi. So dia kena isytihar balik apa yang dia share tu adalah salah. Supaya orang yang terikut dengan dia pun bertaubat sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Majoriti penduduk Cina yang masih menjadi Muslim. Keistimewaan Melayu masih perlu dipertahankan. Itu bergantung kepada apa yang kita faham dengan keistimewaan hak orang Melayu. Yang pertama, Islam tidak pernah menafikan hak ketuanan penduduk asal satu tempat. Ya. Sebab itu Islam mengiktiraf ketuanan orang Quraisy atas seluruh Arab yang lain. So keistimewaan orang Melayu secara asalnya tidak berlawanan dengan Islam selagi mana dia tidak berbentuk asabiyah dengan menafikan hak Muslim yang lain. Tapi macam kita di Malaysia, keistimewaan orang Melayu itu luas. Dia bukan mesti Melayu tu beranak Melayu. Bahkan maksud dia mestilah Melayu. Takrif Melayu dalam perlembagaan ialah orang Islam. Bercakap bahasa Melayu. Hidup budaya Melayu. Jadi maksudnya budaya Islam. So kalau dia dah masuk Islam, ya, mungkin kita boleh luaskan keistimewaan itu kepada orang Islam. Itu mungkinlah. Maksudnya dia juga ada privilege itu. Tapi tidak bermakna Islam tidak mengiktiraf hak penduduk asal sebuah tempat. Itu Islam iktiraf, itu Islam jaga juga. Ya, itu dapat kita lihat dari segi syarat pelantikan khalifah mesti daripada Quraisy. Jadi kata ulama, pemimpin utama di satu tempat sewajarnya diberi kepada orang asal tempat tersebut yang lebih tahu selok-belok. Tetapi kod mana pun, kita jangan jadikan bangsa itu sebagai satu-satunya ukuran. Tapi mestilah kod mana pun Islam adalah, sebab tu ulama kata Quraisy ni hanyalah syarat kelebihan. Dari segi nak memudahkan cara. Tapi tak bermakna kalau di sana dah ada orang yang bukan Quraisy, yang bukan penduduk asal tempat tersebut, yang lebih baik sistem pengurusannya dan dia Muslim, lebih baik Islamnya, tidak bermakna kita tak boleh memanfaatkan dia. Itu adalah, kita kena faham konsep itulah. Konsep tu macam mana ia ditafsirkan. Ada. So, setengah orang dia faham ketuanan Melayu tu ialah Melayu tanpa mengira agama. Dah salah. Kalau orang Melayu murtad dalam perlembagaan, dia dah tak dapat keistimewaan orang Melayu pasal dia dah bukan Melayu. Kan? Jadi maknanya keistimewaan Melayu itu mesti ada dia punya hak orang Melayu mesti ada sebab mereka adalah penduduk asal di tempat ini yang mengetahui selok-beloknya. Dan itu Allah Ta'ala iktiraf. Allah Ta'ala tidak menafikan benda tersebut. Dan dia memang jadikan kita berbeza bangsa, berbeza bahasa, ada hikmah dan maksud juga. Itu bukan perkara yang kita kata menyelisihi
Ya, betul, kita kata konsep negara bangsa tidak 100% berlawanan dengan ajaran Islam. Ada wajahnya, ianya diterima. Tetapi ada beberapa falsafah-falsafah tertentu yang kalau kita amalkan itu yang ditolak. Adapun kalau orang tanya negara bangsa itu sendiri, adakah boleh tak boleh? Kita kata kena perincikan. Negara bangsa ini bukan semuanya ditolak. Bahkan ianya boleh jadi sahih dan diterima jikalau digunakan untuk memartabatkan agama. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum solat di belakang imam yang baca selawat nariyah. Anda pun dah tak tahu selawat nariyah tu macam mana lafaznya apa. Tapi kalau dia ada bentuk-bentuk syirik akbar, maka kena jauhilah, kena elakkan. Elakkan. Elak ni sebab apa? Sebab kita tak pasti. Sekarang ni kita syok pada dia. Orang yang buat syirik akbar, yang terang-terang minta tolong kepada orang mati dan seumpama dengannya, dan dia pula hidup dalam negara Islam, kita sekarang sudah ragu adakah dia sampai hujah ke tak sampai hujah ke. So cara ihtiyat, cara berhati-hati ialah kita elakkan daripada kita berimam dengan dia. Itulah maksud para ulama dakwah, kan? Bukan makna kita nak confirm kata dia ahli neraka, ada. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Tapi khusus berkenaan isu selawat nariyah ni, anda pun dah tak tahu apa lafaz dia, wallahu a'lam. Jadi kena cek baik lafaz dia. Kalau lafaz dia hanya bid'ah, itu tidak menghalang untuk kita salat di belakang dia. Tapi imam yang bid'ah sewajarnya kita jauhi. Walaupun salat sah, tapi kalau kita boleh cari imam yang tidak bid'ah atau bid'ah yang lebih ringan, maka itu yang terbaik. Nah. Apakah golongan liberal ini wujud pada zaman Nabi dan para sahabat? Apakah maksud sebutan Nas'alullah al-afiyah ta'ala. Okey. Golongan liberal, adakah wujud zaman Nabi? Liberal dari segi gerakan moden. Tetapi pemikiran itu lamalah. Pemikiran untuk bebas melakukan syahwat, bebas melakukan apa saja, bebas daripada ikatan agama Islam, ini adalah ajaran iblis sejak hari dia derhaka kepada Allah Ta'ala. So kalau kita nak cerita pasal idea liberal, ya, itu adalah ajaran iblis sejak daripada hari dia derhaka kepada Allah Ta'ala. Tapi dari segi kalau kita nak masukkan liberal itu sebagai as a movement yang khusus, yang spesifik, ada tarikhnya. Tapi dari segi benda itu adalah ajaran syaitan, itulah ajaran syaitan sejak hari pertama dia derhaka kepada Allah Ta'ala. Maksud nas'alullah al-afiyah ialah kita memohon kepada Allah keafiatan, kesejahteraan. Dan ini adalah yang Nabi perintahkan kepada kita supaya salullah al-afiyah. Nabi perintahkan mintalah kepada Allah al-afiyah, kesejahteraan daripada diuji dan keselamatan daripada bala bencana. Nah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Naktafi bihadzal qadar. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.